Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan welcome back to our YouTube channel Santai Malam Vlog. Bersama anda semua malam ni, host anda Bro Aman dan bersama partner saya Bro Syah. Malam ni seperti biasa kami akan masih lagi dalam react cerita-cerita seram dan masih lagi dalam genre cerita seram. Dan malam ni saya menceritakan tentang satu cerita yang berkisar di sebuah hospital di sebelah Malaysia Barat, di sebelah Sabah Sarawak lah. Tapi untuk makluman tuan-tuan, subscriber semua, kita tak boleh nyatakan nama hospital tersebut adalah untuk nak menjaga privacy kepada hospital tersebut lah, nak menjaga nama hospital tersebut lah. Okey, ceritanya begini. Di hospital tersebut ada dua cerita seram. Yang pertama tentang rumah mayat di hospital tersebut. Di hospital tersebut ada satu rumah mayat, dan rumah mayat di hospital berkenaan terdapat satu cerita seram. Di rumah mayat tersebut ada seorang penjaga di rumah mayat tu nama Ismadi. Ismadi ni macam biasalah, dia orang Semenanjung yang bekerja di Malaysia Barat lah, di sebelah Sabah Sarawak. Dan di sana tu ada macam-macam kes yang berlaku dan ada mayat-mayat yang tak dituntut. Setiap hari dia tengok macam-macam. Mayat kena bahan buaya, mayat kena bunuh, mayat yang bergaduh-bergaduh, mayat yang terbakar, macam-macam lah yang berlaku. Dan ada satu mayat ni, satu hari tu polis menjumpai satu mayat. Mayat tu dah hampir reput. Bila dah cek semua melalui cap jari semua, dah tahu alamat. Tapi biasalah, alamat di sebelah Sabah Sarawak ni, kadang-kadang dia nak detect kampung tu di rumah mana. Kadang-kadang orang boleh tahu, tapi sanak saudara dia tu orang tak tahu. Sebab adik-beradik dia ni mungkin berhijrah di tempat lain. Jadi bila mayat tu dah ditunggu lama-lama tak dituntut, lebih kurang sebulan lebih lah kot. Jadi nak berbincang dengan pihak polis, nak berbincang dengan pihak hospital, mungkin mayat tu nak dikebumikan. Cuma dia nak tengok ada tak lagi waris yang nak tuntut. Kalau masih ada waris yang nak tuntut, mungkin prosedur dia kita akan tunggulah kan. Jadi malam tu Ismadi tu pergi ke hospital seperti biasa lah. Dia pun duduk tengok peti-peti mayat tu. Dan tiba-tiba ada seorang orang tua, perempuan tua datang ke bilik mayat pada pukul 2 pagi. Lewat dah. Kalau di sebelah Sabah Sarawak, tahulah pukul 2 pagi tu memang lewat lah. Memang keadaan ni pun suram kan. Di hospital kita pun 2 pagi, 3 pagi pun tak ada yang orang. aku faham tu, belah sana pukul 7 ni gelap tu. Oh, 7 gelap dah sebab dia awal. Tapi perempuan tu dia jumpa dengan seorang security guard yang jaga di kawasan bilik mayat tu. Dia kata nak jumpa dengan orang yang jaga peti mayat. Jadi Pak guard tu pun agak ragu-ragu lah kan. Siapa dia orang ni kan? Pukul 2 pagi nak jumpa orang yang jaga peti mayat. Jadi dia pun bagilah izin, tak apalah, panggil Cik Ismadi. Ada perempuan nak jumpa seorang, perempuan makcik ni. Ada apa? Dia nak tuntut mayat anak dah. Oh, tak apa. Dia pun panggil masuk, duduk dekat satu kaunter tu. Dia bercakap, dia berlari kaunter lah. Perempuan tu tak tengok dia, hanya tunduk dan tengok sekali-sekala macam daripada anak mata dah. Cik, dia kata, saya nak tuntut mayat anak saya. Anak nama apa? Dia berkata nama sekian-sekian, di kampung sekian-sekian, jumpa mayat sekian-sekian. Oh, ada mayat yang dijumpai. Cik baru tahu kan, kata anak cik dijumpai. Oh, saya baru dapat tahu. Jadi saya nak bagi tahu esok ni nombor waris dia, abang dia. Dan ni nombor telefon abang dia. Oh, betul kata kenapa waris tak tahu? Waris pun tak tahu sebab sekarang ni anak saya baru balik ke kampung. Dia kerja kat luar. Oh, tak apa. Nanti besok kalau dia tak datang, cik telefon dia untuk minta tuntut mayat adik dia. Baik, tak apalah. Perempuan tu berlalu macam tu, belum sempat nak tanya apa semua, hilang. Macam gaib ni tu. Dia berkata, mungkin dah pukul 1-2 pagi dia nak keluar macam tu, mungkin tak sedar kan. Esok pagi sebelum Ismadi ni balik, Ismadi pun jumpa dengan kaki tengah hospital yang menguruskan bak mayat ni lah, untuk telefon waris
kepada yang si mati lah. Dia pun call tanya, ni cik ni abang kepada si mati ni yang mati tu perempuan. Ya tu adik saya. Oh memang saya baru dapat tahu orang kampung bagi tahu kata adik saya meninggal. Sebab saya bawa balik kampung. Ya saya pun tak tahu macam mana jadi meninggal ni. Dia bergelut kecil, dia polis tengah siasat lah. Sebab mungkin polis nak siasat untuk kekasih adik dia ni yang bunuh. Mungkin lah polis siasat. Tapi cerita tu nak ceritakan macam mana polis pihak hospital hubungi dia. Lepas tu dia pun main-main, dia pun tanya lah, cik saya nak tanya macam mana pihak hospital dapat nombor telefon saya. Oh semalam mak cik datang sini bagi nombor telefon, dia kata so call cik untuk tuntut mayat. Bila sebut mak dia, adik dia macam diam, tergamam. Cik kita sebenarnya ibu saya dah meninggal 3 tahun dulu sebelum adik saya meninggal. Oh ibu saya saja yang tahu nombor telefon saya tu, yang saya tak kira macam mana hospital dapat tahu. Lepas tu Ismadi pun terkejut lah kan, macam mana orang yang dah mati mai tuntut mayat anak dia. Dia pun mamah lah. Cerita ni memang takut lah kan, sebab orang yang dah mati mai habaq so telefon panggil jenazah mai tuntut mayat kan. Dan cerita yang kedua berlaku di hospital yang sama, tapi bukan berlaku di bilik mayat. Dia berlaku di ward ICU. Cerita dia, ada seorang penduduk di sana lah, di sebelah Sabah Sarawak, yang mengalami kemalangan jalan raya. Bila mengalami kemalangan jalan raya, dia buat pembedahan dan dia koma. Dia cerita sepanjang koma 9 hari tu dia tak mengalami apa-apa lah. Cuma hari dia sedar, hari yang ke-10 tu dia jaga-jaga tu, dia nampak ada orang yang duk tunggu dia tu teriak lah. Dia ingat dia tu dah tak ada lah. Biasalah dah koma 9-10 hari ni, possibly untuk hidup tu sukar lah. Sebab ada 9-10 hari selalunya berakhir dengan kematian lah. Lepas tu bila dah dia sedar ada orang menangis, dia tengok ahli keluarga dia. Tak apalah. Dan di ward ICU, untuk pengetahuan viewer semua, kebanyakan ward ICU ni dia tak dibenarkan ramai orang untuk tunggu. Macam ward kita lah, nak melawat pun, kalau ward biasa boleh melawat 4-5 orang ni. Kalau melawat ICU seorang masuk, tukar seorang tukar. Dia tak boleh ramai. Jadi lepas orang mai ziarah dia semua, dah dia sedar semua, bila dia stable dia akan tukar pergi ward lain. Tapi sebelum dia nak tukar tu, dia kena tidur 1 malam. Yang terakhir sebelum esok ni dia nak tukar ward. Bila ward ICU ni, bila dah habis waktu melawat, pukul 10 malam, dah jadi sunyi dah. Jadi pada malam tu ada seorang staff nurse mai tu tengok dia. Dan juga untuk pengetahuan viewer semua, pesakit yang ICU tu nama dia Samsudin. Jadi Samsudin tu tanyalah dekat nurse tu. Dia cakap, saya dengar tadi waktu melawat sampai pukul 7. Ya. Tapi pasal apa saya dengar macam ada bunyi orang menangis lagi, macam ada orang melawat duduk menangis. Lepas tu staff nurse tu katalah, tak ada cik, mana ada orang menangis. Dan cuba cik duduk dengar betul-betul pombang dekat sebelah bilik saya ni. Ada satu tirai tu, ada sebelah bilik tu dengar macam orang menangis. Nurse pun duduk dengar. Telinga dia duduk kat bilik sebelah dia, pada macam blok bilik. Dengar dia duduk teriak dalam bilik tu. Kata, siapa dia duduk teriak? Waktu melawat tak ada orang. Takkan orang yang duduk pesakit tu menangis. Lepas tu staff nurse tu nama Ira tu kata, tak apa Cik Samsudin, saya akan cek di bilik sebelah pasal apa, ada pelawat ke. Jadi Cik Ira tu pun, staff nurse tu masuk di bilik sebelah. Dia terkejut. Bilik sebelah tu rupanya patient pun tak ada orang, katil kosong. Tapi dia dengar suara orang menangis.
Lepas tu dia main abang kat kawan dia lah seorang. Ish, tak ada orang lebih. Tapi pasal apa? Daripada katil Cik Samsudin kita dengar. Kita duduk pombang telinga dengar ada orang menangis. Cik Samsudin pun tak apa lah. Kata mungkin dia nak kacau lah kan. Dia mula tahu lah kata hospital tu ada gangguan. Esok ni dia dipindahkan ke ward pembedahan lelaki biasa lah. Dan dia ni biasalah bila dia duduk di dia penjawat awam kerajaan ni, dia duduk di satu bilik yang 4 orang. Dia bukan katil yang ramai-ramai ni, katil yang satu katil. Second kelas. Second kelas. Dia duduk satu bilik yang 4 orang. Bilik dia 4 orang, bilik dia 4 orang, dia tak ada satu bilik yang 7-8 orang. Sebab dia penjawat awam. Bila dia duduk satu bilik yang 4 orang ni, biasalah. Dia seorang, depan dia tu ada seorang pesakit. Yang 2 katil tepi tingkap ni tak ada orang. Jadi dia tu tak ada siapa tunggu. Katil depan tu pakcik on tour, ada perempuan tua seorang duduk tunggu. Perempuan tu pun kadang-kadang malam-malam tidur orang tu. Malam tu elok Syamsuddin duduk bilik tu, dia rasa nak pergi bilik ayak. Dia rasa macam nak buang ayak kecil kan. Lepas tu dia pun pergi bilik ayak, dia gosok-gosok gigi, basuh-basuh muka pun. Tengah-tengah malam elok dia keluar, dia sisih dengan seorang perempuan yang pakai hijab, pakai tudung yang ada hijab apa, pakai niqab. Dia nampak perempuan ni, perempuan ni main mana? Bilik ni ada 2 pasien lah, kita dengan pakcik depan tu. Kan? Tapi dalam hati dia dia ingat perempuan tu mungkin anak pakcik depan tu ataupun ganti untuk nak jaga pakcik depan tu. Tapi tak. Perempuan ni dia pergi sampai kat hujung katil tu. Dia duduk berdiri kat hujung katil tu. Dia kata, dia nak pergi bilik ayak kot. Sebab hujung katil tu ada bilik ayak perempuan sebelah, lelaki sebelah. Tak apalah, dia pun biar lah. Lepas tu dia pun keling daripada katil dia kan. Katil dia tak ada, dia cuma ada tirai tarik. Dia pun selok tirai, dia tengok perempuan tu duduk berdiri lagi. Kali ni perempuan tu bukan berdiri kat tepi katil. Dia berdiri kat luar balkoni ni. Dia kata, berdiri kat luar balkoni. Dia kata pelik. Lepas tu dia kata, duduk atas tu. Ke dia langkah ke, dia pun fikir macam tak logik. Lepas tu ada nurse main ambil darah dia. Nurse lama lah, sister. Tanya, sister saya nak tanya, pasal apa tadi saya nampak ada seorang perempuan. Dia duduk berdiri kat tepi katil. Lepas tu dia duduk di luar balkoni. Setahu saya luar balkoni tu tak ada simen pun. Tang tu dinding tu kot. Macam mana dia lebih air? Dia kata, cik, yang cik jumpa tu sebenarnya bukan macam orang macam kita ni. Dia makhluk lain. Dia diam. Dia kena cerita. Dia kata, dulu dekat sini ada seorang budak perempuan ni. Laki dia tu nak mati. Meninggal lah kan. Sakit kanser kot laki dia. Dan perempuan ni tak boleh terima kenyataan yang laki dia ni meninggal, tinggalkan dia. Sebab apa? Perempuan ni kahwin dengan laki tu, keluarga dia tak restu. Bila laki ni meninggal, dia tak ada arah tuju. Nak balik pick up keluarga dia pun, keluarga dia tak terima dah. Sebab dia tinggal keluarga dia kahwin dengan laki ni. Jadi dia tak tahu nak buat apa dah. Dia ambil keputusan, dia bunuh diri. Dia buka tingkap, dia terjun, mati. Bila dia meninggal, mayat dia duduk menghantui dalam katil tu lah. Di ward tu lah. Sampailah di hospital tersebut, kalau ward tu dia tahu lah, perempuan yang berhijab tu, yang pakai niqab tu selalu ada bilik tu. Dia memang dah, itu laluan dia lah. Dia duduk sentiasa ingat kenangan dengan laki dia. Jadi dia pun dah tengok laki dia mati. Dia pun tak tahu nak bawa. Dia pun terjun pada bangunan tu, dia pun mati. Tu cerita dia. Cerita banyak lagi. Saya sendiri pun pernah mengalami cerita seram dekat hospital. Ni waktu saya sakit ni. Waktu tu saya lepas pembedahan, saya terasa amat sakit. Bila saya terasa amat sakit tu, saya rasa macam ada seorang nurse nak ambil darah lah. Pakai baju yang color merah tu. Dia macam pakai jaket macam medicine untuk nak bagi ubat lah kan. Selalunya pakai jaket merah tu bagi ubat lah. Kalau hospital dekat saya, tempat saya ni.
Dia kata kat saya, Cik jangan tidur lah, sekejap lagi saya nak ambil darah kat cik. Baik. Tapi dia cakap dia pun tak pandang kita pun dah tengah sakit lepas pembedahan. Tak tengok muka dia, nampak. Tengok keling-keling lagu tu lah, dia duduk panggil dah. Lepas tu aku perhati dia masuk, pergi lalu tepi tu, dia masuk dalam bilik ayak. Depan katil aku ada bilik ayak. Kata, nurse ni buat apa orang suruh bilik ayak? Mungkin masuk dia basuh muka sebab tak ada patient. Tu saat aku nampak ada nurse main duduk tolak troli tu lah nak cucuk. Elok sampai kata, cik, boleh saya nak ambil darah cik? Kata, tadi ada nurse nak ambil darah juga. Ni cik nurse mana satu? Kata, duduk main pek apa nurse apa? Saya yang bertugas malam ni, saya seorang nak ambil darah untuk cik. Tak ada nurse lain. Waktu tu aku seram lah. Kata aku cakap lah, tu dalam bilik ayak lah siapa? Ya kita nampak baru masuk nurse tu main. Dia tolak pintu bilik, cik tak ada siapa cik. Mungkin kesan daripada ubat kita tahan sakit kan, tapi kita nampak real. Jadi sampai di situ saja cerita seram untuk hospital. Kadang-kadang di bilik mayat pun ada, di ward pun ada. Ward Hospital ni bro, banyak cerita seram ni. Kalau nak kait dengan hospital ni banyak, terlalu banyak. Jadi hospital yang kami sebut ni dekat sebelah Malaysia Barat tu, memang kalau tengok dalam vlog-vlog pun banyak yang tahu pasal hospital tu. Tapi kita nak cerita tak boleh. Tak boleh ni. Sebab menjaga nama hospital tu lah, nama klinik tu. Jadi kadang-kadang tu lah orang yang cerita di tempat hospital ni, sebanyak hospital ni tempat yang berlaku banyak kematian. Boleh kata kebanyakan kematian berakhir di hospital. Jadi sampai di sini dulu Santai Malam vlog kita untuk malam ni. Jikalau ada subscriber yang ada cerita tentang kisah seram di hospital, boleh kongsikan di ruangan komen. Dan jangan lupa ikuti episod Santai Malam vlog pada episod yang berikutnya. Pada episod yang akan datang mungkin kita akan sajikan dengan episod jalan-jalan seram pula, ataupun cerita-cerita lain. Jadi sampai di sini dulu untuk malam ni. Akhir kata daripada saya, Bro Aman dan Bro Syah. Okey, semoga berjumpa lagi di episod akan datang. Ciao. Alright.